Apakah cara-cara bertanya soalan? Ya, dan saya percaya macam Rebecca, Johnny, kamu semua sudah belajar ya tentang cara-cara counseling dan juga coaching ya. Kita tanya soalan kan, ya, tanya soalan ya. Di sini kita juga belajar tanya soalan yang baik, asking good question, ya. Kerana kita percaya mereka memang ada jawapannya. They have the answer. Sometimes they don't need answers from us. Mereka tidak perlukan jawapan dari kita. Tak perlu. Mereka ada jawapan. Tanggungjawab kita ialah untuk mencongkilkan, mengeluarkan jawapan-jawapan, ya, dengan cara bertanya soalan. Ya. Kalau seseorang mereka um, you know andaian, katakan andaian, ya, andai sahaja, you know, andaian. Apakah itu andaian? Andaian mengatakan bahawa tentang apa tu supposing, kalaulah, misalan saja, kalaulah kita tanya soalan dia, apa yang dapat menghentikan keadaan yang daripada berlaku dengan lebih teruk? Katakanlah dia sebagai seorang pemabuk, ya, apa yang dapat menghentikan keadaan? Tanya mereka. Kurangkan minumlah. Okeylah, cubalah. Kalau saya tidak minum, saya minum lain lah. Minum Coca-Cola ke? Okeylah. Untuk permulaan. Itu jawapan mereka. Saya minum teh lah. Okeylah. Apa yang mereka katakan itu benar. Untuk menghentikan tabiat minum alkohol. Itu yang kita hendakkan. So we ask question. Kita tanya soalan. Ya. Ini sesuatu yang mendapat apa tu solution, ya, solusi. Tujuan kita ialah mendapat penyelesaian. Bagaimanakah anda dapat mengelakkan ia daripada menjadi lebih teruk, memusnahkan anda? Tanya mereka. Begini ya, ia merosakkan badan saya. Tengok, kamu pun tahu. Jangan beritahu mereka lah dalam hati saja. Kamu pun tahu kan? Tak payah saya beritahu. Ia merosakkan badan, membinasakan keluarga, ya. Bukannya murah untuk minum arak, mahal juga. Mana ada duit? Ambil duit daripada, saya pernah dengar ya, mereka curi duit, mereka rampas duit dari isteri, rampas duit dari anak-anak, ya, teruk, right? Dan juga apa yang menghalang kamu daripada membongkar? Mungkin orang lain tidak tahu, ya, tidak tahu. Dalam counseling kita boleh tanya soalan. Tanya soalan, tanya dan tanya dan tanya. Ya, jangan hanya beri uh, 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 penyelesaian. Mungkin mereka ada penyelesaian mereka masing-masing. Mungkin mereka ada. Ada kalanya mereka pun tanya kamu soalan. Macam mana begini ya? Tanya mereka balik. Apa pendapat anda? Ya, mungkin mereka ada jawapannya. Mereka hanya inginkan pengesahan dari kita. Mungkin. Right? Dan juga kita ada soalan-soalan tentang pengecualian. Ya. Pengecualian tidak exception. Ataupun kita cuba datang dari uh, pandangan lain, different angle, sudut-sudut lain. Tengok, mungkin apabila kita datang dari sudut lain, kita dapat bersama-sama untuk menolong mereka. Ya, ada kalanya mereka hanya dalam satu track, satu jalan, satu hala. Kalau kita datang dari sudut lain, mungkin mereka dapat mencari uh, penyelesaian.
Tanya soalan. Beritahu saya tentang masa-masa apabila anda tidak marah. Biarkan mereka cakap. Beritahu saya masa-masa yang anda tidak minum arak. Bila? Masa saya kerja, masa saya tidur, masa saya bersama isteri, bersama keluarga mungkin. Tanya soalan. Ya. Beritahu saya masa-masa anda okey. Ya. Tanya. Beritahu saya tentang masa anda merasa anda paling bahagia. Tanya soalan. Tanya soalan. Ada kalanya apabila kamu tanya soalan, ping, aha, dah datang. Soalan, bilakah kali terakhir anda merasakan anda mempunyai uh, apa tu mempunyai hari yang lebih baik? Itu pengecualian yang luar. Kenapa tanya saya soalan begini ya? Ini tidak ada apa-apa kaitan dengan minuman arak ah. Mungkin tidak, tapi um, jawablah, jawab. Kita inginkan mereka hilangkan uh, tabiat tabiat yang tak baik dengan cara-cara uh, refocus ya, menukar fokus-fokus mereka. Kamu semua jangan risaulah, jangan copy lah. Saya akan bagi slide ini semua. Oh, dengar saja. Jangan tulis. Nanti saya akan bagi slide lah semua. Okey ah? Mau? Mau saya? Dan juga adakah pernah ada masa apabila anda berasa gembira dalam hubungan anda? Kalau suami isteri kan? Tadi kita bincangkan. Karina masih ingat? Tanya soalan kalau ada masalah suami isteri, tanya mereka. Ya, apakah masa anda gembira? Ya, mungkin mereka malu lah. Yalah, masa gembira lah. Kita pergi McDonald lah, makan aiskrim lah. Oh, okey, okey, okey. Kalau makan aiskrim menjadi gembira, boleh tak pergi lebih kerap? Mungkin lah. Tengok, ya, begini. Yang supaya mereka lebih tumpu pada apa yang memberi mereka kebahagiaan. Ya, okey. Dan bagaimana pula anda dapat menyebabkan hari itu menjadi hari yang lebih baik? Itu selalu saya tanya. Apakah cara-cara kalau saya pergi McDonald makan aiskrim baik ya, macam mana menyebabkan menjadi lebih baik? Makan burger lah, burger dan aiskrim lah. Wah, begitu lah. Okey lah, okey lah, okey lah. Lain kali makan burger jugalah. Okey lah, okey lah, okey lah. Ya. Oh. Bolehkah anda memikirkan masa ketika masalah itu tidak ada dalam hidup anda? Nampak tak? Fokus kalau kamu menjadi seorang pemabuk, ya, masa itu masalah. Ada kala tak kamu hidup tanpa minum? Ada, ada. Betul lah. Itu semua soalan begitu positif, ya, positif. Dapat menghilangkan ingatan supaya ingin minum arak, ingin buat sesuatu yang jahat pada suami ataupun isteri. Lupakan. Tapi fokus pada positif dan fokus pada mencari penyelesaian. Banyak kali kita pusing, tak ada penyelesaian. Membazirkan masa. Tapi kita lebih fokus untuk mendapat penyelesaian. Solution focus. Sampai di sini ada apa-apa soalan? Hari ini kita akan bincang lebih banyak tentang apakah soalan-soalan yang kita boleh tanya ya pada mereka. Saya harap ya soalan-soalan ini dapat membantu anda semua. Saya akan beri slide ini semua pada anda semua ya. Mau tanya Pastor, Tony, um,
Apa soalan-soalan yang patut kita elakkan, Ustaz? Okey. Jangan tanya soalan-soalan yang hanya ada jawapannya, jawapan ya ataupun tidak. Don't ask question, the answer is yes or no. Kamu sayang pada isteri tak? Sayang. Full stop. Jangan. Ya, tanya soalan begini, hello, macam mana isteri kamu tahu bahawa kamu sayang pada dia? Itu lain lah, kan? Oh, ya ke? Dia kata, dia senyum lah, dia kata saya beli dia aiskrim. Okey lah. Macam mana apakah dia lebih gembira selain daripada aiskrim? Tak tahu dia. Mungkin dia mau makan burger. Cubalah. Selain daripada beli aiskrim, makan burger lah. Okey lah. Tengok. Jangan hanya ada yes or no answer. Right? Dan itu juga, Tony itu point nombor 3. Soalan penskalaan. You know? Kalau isteri gembira kerana kamu beli aiskrim pada dia, dia gembira. Skala 1 sampai 10 berapa? Dia gembira 6 lah, mungkin lah gembira 6 lah. Okey, macam mana buat sampai 7? Ingat tak, Johnny, saya pernah tanya kan, how to make it 8? Like that lah. Ingat tak? Ada kerana kita tanya begini, isteri gembira kerana kamu beli aiskrim pada dia. Skala 1 sampai 10 berapa? 6 lah mungkin. Okey, macam mana buat dia sampai 7? Wah, macam mana saya tahu? Okeylah. Macam mana tahu kan? Nombor 1, mungkin tanya juga, macam mana kamu boleh tahu? Kalau dia tidak boleh tahu, saya pun tak tahulah. Okey, macam mana nak tanya dia? Tanyalah. Tanya dia. Nombor 2, cubalah. Beli burger lah, beli Coca-Cola lah, beli KFC lah. Mungkin lah. Ya. Kamu tak tanya, kamu tak tahu. Kamu tak cuba juga, kamu tak tahu. Oh, yang mungkin. Okay, Johnny? Right? Basically is that. Basically is jangan tanya soalan yang jawapannya ya ataupun tidak. Jangan. Soalan-soalan lain, no problem. No problem. Ya. Apa yang penting ialah tanya soalan supaya mereka dapat berfikir. Let them think. Pada skala 1 sampai 10, dengan 10 mewakili yang terbaik dan yang paling teruk, di mana anda akan mengatakan tentang hari anda. Ya? Today. Alright? Then we ask a question. 6 lah. You know? Isteri anda gembira tak makan aiskrim? Ya dah. Skala 1 sampai 10 berapa? 6. 6 lah. Kenapa tidak 7? Tak tahulah. Ya, ternganga kan? Apalah soalan macam ni ya? Why do we ask this question? Kenapa kita tanya soalan-soalan begini? Supaya mereka berfikir. Kita semua masih waras dan dapat berfikir. Fikirlah. We want you to think. Right? Ya. Soalan-soalan begini membolehkan jemaat, ya, orang-orang meneroka dengan lebih positif. Itu yang saya mahu. Berfikir dengan lebih positif serta komitmen mereka terhadap perubahan yang perlu berlaku. Katakanlah suami isteri, masalah suami isteri. Dia gembira kerana saya beli aiskrim untuk dia. Oh, itu skala 6 kan? Macam mana boleh menjadi 7? Mungkin nak beli burger dan juga aiskrim lah. Baguslah. Dan soalan tu, komitmen. Bila kamu akan beli burger untuk isteri? Bila? Komitmen. Saya nak tahu bila. Hari ini ke, minggu depan ke? Kalau minggu depan lah beli. Jangan tak beli. Itu komitmen. Kita inginkan mereka komit. Saya tidak mau minum arak lagi. Kenapa? Kenapa tidak mau? Kerana ia membinasakan badan saya. Okey, saya nak berhenti. Okey.
Soalan, bila kamu nak berhenti? Bila? Sekarang ke, minggu depan ke, lain tahun ke? Ya, komitmen. Right? Kenapa komitmen? English kata is an action, aksi. Ya, mereka kena lakukan sesuatu. They got to do something. Mereka kena lakukan. Bukan hanya cakap sahaja. Yalah, saya nak hentilah. Okeylah, tak hentilah. Full stop. Tapi apabila kita tanya, bila kamu nak berhenti? Baru mereka sedar mereka perlu memberi satu komitmen. Ya, bila lah? Oh, okeylah. Boleh tak hari ini saya minum? Okey ah, hari ini hari terakhir. Esok start ah. Okey, 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 okey. Ya. Mereka ada komitmen dan setuju. Alright? Johnny? Okey. Dan mungkin soalan-soalan untuk berjaya, ya, um, overcome, coping, overcome. Soalan-soalan ini dia untuk menguji daya ketahanan mereka sampai tahap mana, mereka dah lakukan. Ya, sebenarnya mereka lah adalah pakar dalam pengalaman hidup mereka. Mereka tahu tentang hidup mereka. Kita tidak tahu. Ya, kita hanya membantu mereka melihat apa yang berfungsi, membolehkan mereka berkembang dalam kekuatan mereka. Mereka hanya mengatakan, ada kalanya mereka menafikan bahawa mereka boleh melakukan. Memang mereka boleh. Ya, tak boleh lah, saya tak boleh lah. Tak boleh lah, itu arak itu penting lah, saya mesti minum lah. Kalau tidak, tangan saya bergeletar lah, tak boleh lah, saya minum. Mereka memberi alasan dan juga penafian, tak boleh lah, semua tak boleh lah. Right? Kalau kamu tak cuba, macam mana kamu tahu? Dan apabila kita jumpa mereka lagi, kita juga boleh tanya soalan-soalan, bagaimana anda berjaya setakat ini? How have you managed? Sampai mana? Tahap mana? Tanya soalan. Yalah, dulu saya minum 3 botol lah. Sekarang dah kurang lah, 2 botol lah. Okey, okey, okey. Measurement, mesti ada measurement. Dapat ukur, ya. Can measure, ya. Apakah yang telah kamu lakukan untuk terus bertahan? Bertahan terus. Apa yang masih boleh berfungsi dan apa yang tidak dapat berfungsi? Kalau boleh berfungsi, kalau boleh mencari penyelesaian, cubalah. Giatkan diri. Dan pentingnya, beri galakan bahawa mereka tidak berputus asa. Ya. Okey, sampai di sini ada apa soalan lagi? Siapa soalan? Kalau, ya,